Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum memulakan ulasan berkenaan tajuk yang dipilih, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Syahira Syazwani binti Syamsuddin, Matrik ID CA 19140. Apa yang ingin diulas ialah isu kemurungan dan masalah kesihatan mental di Malaysia. Isu kemurungan dan masalah kesihatan mental di Malaysia sudah wujud sekian lama lagi. Akan tetapi, tahap kesihatan mental rakyat Malaysia kini berada dalam keadaan yang membimbangkan apabila banyak kes bunuh diri semakin kerap dilaporkan di media. KKM mendedahkan sebanyak 91.2% daripada 100,000 panggilan diterima membabitkan isu kesihatan mental yang memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Isu-isu ini semakin meningkat semenjak negara dilanda pandemik COVID-19. Untuk menyekat penularan virus COVID-19, Sekatan Pergerakan telah diperkenalkan oleh kerajaan. Walaupun tujuan Sekatan Pergerakan adalah untuk melindungi rakyat daripada jangkitan, ia tidak sengaja membawa risiko memburukkan lagi kesihatan mental rakyat di Malaysia. Antara faktor yang menyumbang kepada kemurungan dan masalah kesihatan mental ialah keadaan stres yang berpanjangan. Ramai di kalangan rakyat Malaysia menghadapi stres yang berpunca daripada hilang pekerjaan dan tiada sumber pendapatan. Ramai pekerja yang diberhentikan semenjak pandemik melanda negara. Selain daripada hilang pekerjaan, ada juga pekerja yang berhadapan dengan isu pengurangan gaji kerana syarikat ingin menyekat jumlah wang yang dikeluarkan supaya syarikat boleh terus beroperasi sepanjang PKP dan juga selepas PKP. Isu ini memberi tekanan kepada pekerja-pekerja di Malaysia kerana ia akan menjejaskan kehidupan seharian seseorang. Pengurangan gaji dan tiada sumber pendapatan akan menyebabkan seseorang itu bimbang akan keupayaan membayar bil, sewa dan juga komitmen-komitmen yang lain sepanjang PKP. Ini sekaligus mengakibatkan seseorang berada di dalam keadaan stres yang berpanjangan kerana isu ini tidak dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat. Jika terlibat dalam isu pengurangan gaji, seseorang itu perlu berjimat untuk menampung keperluan kehidupan hariannya. Tetapi jika diberhentikan kerja dan tiada sumber pendapatan, ia adalah masalah yang sukar untuk diselesaikan semasa PKP kerana ramai majikan mula mengawal jumlah pekerja dan juga sesetengah majikan terpaksa menangguh sementara operasi untuk mengawal pembelanjaan. Selain daripada keadaan stres yang berpanjangan, keresahan melampau juga adalah salah satu punca berlakunya kemurungan dan masalah kesihatan mental. Walaupun perasaan resah dan takut adalah tindak balas normal dan biasa, tapi tidaklah sehingga menjejaskan tidur, hilang selera makan, gemar menyendiri dan juga hilang tumpuan terhadap perkara-perkara yang menjadi rutin harian. Apabila seseorang mula menunjukkan simptom-simptom ini, bermakna mereka mungkin menghadapi masalah kemurungan. Sebagai contoh, seseorang yang berada di dalam rumah tetapi mengalami keresahan, perasaan risau atau takut hingga tidak boleh tidur malam. Individu-individu ini dinasihatkan untuk bercakap dengan seseorang bagi meluahkan kebimbangan mereka kerana ia mungkin tanda-tanda gangguan keresahan yang dialami akan menjadi serius dan perlu berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan lanjut. Impak yang paling ketara akibat daripada kemurungan dan juga masalah kesihatan mental ialah ia akan meningkatkan risiko tingkah laku bunuh diri. Kesan ini kerap berlaku terhadap individu-individu yang mempunyai masalah kesihatan mental sedia ada. Dengan stres dan isolasi yang mereka berhadapan sepanjang PKP ini akan membahayakan lagi emosi mereka jika tidak dirawat secepat mungkin. Kebanyakan kes bunuh diri yang dilaporkan semasa PKP adalah kerana berasa sangat tertekan dengan keadaan sekeliling. Selain daripada tingkah laku bunuh diri, prestasi akademik juga menjadi salah satu impak daripada kemurungan dan juga masalah kesihatan mental, terutamanya terhadap pelajar. Prestasi akademik seseorang pelajar itu akan terjejas apabila mereka tidak mampu untuk mengawal emosi sepanjang tempoh pembelajaran. Ia sekaligus akan menjejaskan kualiti kerja, tahap pengurusan masa dan lain-lain. Antara kaedah atau cara yang boleh diambil kira untuk mengatasi dan juga meringankan beban-beban individu yang menghadapi masalah kemurungan ialah kita perlu lebih cakna dan prihatin kepada ahli keluarga dan juga orang-orang sekeliling. Kita tidak tahu apakah kesusahan yang dialami seseorang itu ketika PKP ini. Akan tetapi sikap prihatin yang kita tunjukkan kepada mereka akan memberikan mereka berasa bahawa ada orang yang membimbangkan keadaan mereka dan mengambil kisah tentang diri mereka. Sekaligus akan mengurangkan tingkah laku bunuh diri dalam diri mereka kerana mereka berasa seperti dijaga dan dipeduli oleh orang sekeliling mereka.
Selain dari prihatin, individu yang mempunyai masalah kemurungan dan juga masalah kesihatan mental yang lain dinasihatkan untuk mendapat perubatan profesional. Jika kemurungan dan masalah kesihatan mental mula mengganggu rutin harian, amallah digalakkan berjumpa pakar psikiatri untuk mendapatkan perundingan bagi mengurangkan gangguan kehidupan. Kaedah ini juga penting supaya pesakit mengetahui masih ada yang mengambil berat tentang diri mereka dan bersedia untuk membantu mengurangkan masalah yang dialami. Kesimpulannya, masalah kesihatan mental tidak boleh dipandang rendah kerana ianya melibatkan emosi seseorang dan ia akan menyebabkan satu individu itu untuk bertindak di luar kawalan apabila tidak dirawat. Sama seperti penyakit jantung dan diabetes, penyakit mental juga berpotensi untuk dirawat. Dengan melakukan diagnosis dan memiliki pemahaman yang luas untuk menguruskannya, mangsa boleh kembali menjalani kehidupan normal dan mampu menguruskan masalah kesihatan mental dengan lebih baik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.